Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia. Baik, tujuan video ini saya buat adalah untuk mendapatkan penjelasan daripada pihak-pihak yang berkenaan mengenai dengan status COVID-19 setakat ini. Untuk makluman semua, saya mendapat panggilan daripada seseorang pewaris COVID-19 yang inginkan bantuan daripada pihak saya. Dan saya dengan cepatnya memberi bantuan kepada beliau. Yang mengherankan saya sekarang ini, tuan-tuan dan puan-puan, pada 14 hari bulan 7, anak beliau terkena COVID-19. Anak beliau bekerja di salah sebuah pasaraya yang tersohor di Malaysia ni. Semua tempat, semua negeri ada. Bila saya tanya kepada anak beliau, adakah premis tersebut tutup? Dan jawapan anak beliau adalah tidak tutup. Jadi saya pun nakkan kepastian. Saya pergi ke tempat tersebut dan saya melihat betul lah apa yang dikatakan masih beroperasi seperti biasa. Dan semalam 15 hari bulan 7, saya pergi lagi sekali dan melihat apa yang terjadi di premis tersebut masih beroperasi seperti biasa dan tidak ada apa-apa tindakan yang diambil. Jadi saya pelik. Di manakah yang dikatakan kita kena patuh SOP? Jadi, apa yang saya lakukan adalah saya menelefon seluruh agensi-agensi kerajaan, saya menelefon MKN, saya menelefon PDRM, saya telefon MPS dan saya telefon Kementerian Kesihatan Malaysia. Mereka memberi layanan yang baik. Mereka memberi jawapan yang sangat-sangat baik. Walaupun mengambil masa yang lama. Tetapi saya berpuas hati dengan jawapan-jawapan beliau. Cuma ada satu jawapan yang saya tidak puas hati dan saya tidak faham. Kenapa perkara ini boleh berlaku? Baik, saya tanya kepada Kementerian Kesihatan, adakah premis tersebut perlu tutup? Sebab apa yang kita faham di sini adalah apabila salah seorang staff kena COVID, bermaksud premis tersebut kena tutup. Itu yang kita faham. Okey? Dan jawapan yang mengejutkan adalah Kementerian Kesihatan memberitahu kepada saya tidak perlu tutup. Sebab hanya seorang sahaja kena COVID dan tak perlu tutup. Dan apa yang premis tersebut perlu lakukan adalah mereka perlu sanitize. Ambil gambar, mereka sanitize, kemudian bagi kepada kementerian dan selesai. Boleh buka begitu saja. Jadi saya memikir, kenapa benda ini boleh berlaku? Kenapa perkara ini boleh berlaku? Sebab kemungkinan besar walaupun kita sanitize tempat tersebut dan kita tidak tutup tempat tersebut, maybe dalam masa 3 hari ke, seminggu ke, mungkin COVID ini boleh merebak. Dan COVID ini kita tak nampak. Jadi, saya pelik kenapa benda ini berlaku. Kenapa benda ini boleh berlaku dekat dalam tempat saya ni. Okey. Saya dah buat aduan. Saya dah buat aduan ke PDRM. Dan mereka pun kata itu bukan tugas mereka. Itu adalah tugas daripada MKN. Kami hanya boleh bagi compound. Okey, baik. Saya faham itu adalah tugas PDRM. Masing-masing ada tugas. Agensi kerajaan masing-masing ada tugas. Saya faham benda itu. Yang buat saya tak faham, satu benda sahaja. Kenapa premis-premis besar, toke-toke besar boleh buka walaupun staf mereka dah terkena COVID tapi boleh buka? Alasan mereka kena sanitize, kemudian mereka boleh beroperasi seperti biasa. Baik, saya tanya kepada tuan-tuan dan puan-puan, kenapa masjid masih belum boleh beroperasi seperti biasa? Walhal, kita boleh menggunakan konsep yang sama. Kita boleh menggunakan konsep, okey, subuh, lepas subuh, AJK masjid, sanitize. Lepas zuhur, sanitize. Lepas asar, sanitize. Selesai masalah. Tapi kenapa dilayan seperti ini? Seperti low standard. Bukan saya nak mengungkit ataupun bukan saya nak menaikkan isu perkauman. Tidak. Tetapi di manakah keadilan yang sepatutnya
kita rakyat dapat. Saya tak faham kenapa kalau pasar raya yang besar boleh buka, kenapa masjid tak boleh beroperasi? Apa perbezaannya? Pasar raya yang ada di luar sana, orang datang terlampau ramai. Berduyun-duyun orang datang. Dan tidak berhenti orang datang. Di masjid, di surau, mereka hanya datang waktu subuh. Mereka hanya datang waktu zuhur. Berapa ramai yang datang? Beribu orang ke? Yang datang hanyalah mungkin masjid besar ratusan. Tetapi selebihnya hanya puluhan. Kalau surau-surau di kampung, Allahu Akbar, belasan orang saja. Tapi kenapa benda ini tidak boleh dilakukan daripada dulu lagi? Ini yang membuatkan saya tak faham. Adakah ini di antara permainan-permainan politik? Adakah ini adalah permainan-permainan pihak atasan? Saya nak memberitahulah kepada pihak atasan, kepada menteri-menteri, kepada yang berkuasa di atas. Kami rakyat di bawah ini telah berusaha sedaya upaya untuk membuat yang terbaik untuk melawan COVID-19. Kami ikut SOP, kena kompau berapa kali pun, tak apa kami akur. Tetapi, kenapa syarikat-syarikat di atas dilayan seperti kayangan? Kenapa jadi seperti ini? Jadi saya tak faham. Adakah kita nak menggunakan konsep, kita angkat tangan saja? Saya malas nak sebut siapa kata kan? Tapi adakah kita nak angkat tangan saja? Kita tidak ada usaha. Jadi di mana? Semalam kes kita hampir 13,000. Di Selangor saja 6,120. Dan kemungkinan besar, inilah di antara syarikat-syarikat yang sumbang COVID menjadikan COVID itu merebak kepada seluruh tempat. Kenapa benda ini tidak boleh diselesaikan? Saya tak faham. Saya nak cakaplah kepada pihak-pihak atasan, kepada menteri-menteri. Saya tidak bermain dengan isu politik. Saya tiap-tiap hari mendapat panggilan daripada masyarakat luar yang terlampau tertekan dengan hidup mereka. Ada yang nak bunuh diri. Saya dapat panggilan tiap-tiap hari 3 kali. 3 orang itu sentiasa nak bunuh diri. Jadi kami sebagai agensi-agensi yang biasa ni, kami cuba bantu kerajaan. Tapi kalau kami dah bantu kerajaan, kerajaan masih bermain dengan game yang you all cipta sendiri, benda ni takkan selesai. Bukan saya nak kaitkan kepada sesiapa, tetapi tolonglah kepada pihak-pihak kerajaan. Kenapa benda ini sepatutnya berlaku? Kenapa ada law standard? Sepatutnya kalau you all dah boleh buat untuk pasar raya besar, kenapa masjid you all tak boleh buka? You all gunakan konsep yang sama je. You all gunakan konsep, lepas je solat, sanitize. Kan selesai masalah. Betul, kita usaha dengan ubat-ubatan, kita usaha dengan vaksin. Tetapi kalau kita tidak dapat keredaan daripada Allah SWT pun tak selesai juga. Saya malas nak kaitkan dengan negara-negara yang dah selesai. Nanti orang kata saya ni, negara itu lain, negara kita lain. Susah untuk kita nak bangkitkan isu-isu macam gini. Tetapi saya mohonlah kepada semua agensi-agensi kerajaan, kalau ada di antara rakyat kita yang membuat aduan, tolonglah ambil dengan cepat dan bertindak dengan cepat. Bukan you nak tunggu besok pagi bawa telefon ya. Ini bukan kerja kami ya. Itu kena sana punya hal ya. Kelulusan belum keluar ya. Orang dah kena COVID, dah berpuluh orang dah keluar, dah kena COVID. Tetapi kita masih di situ lagi. Bila rakyat bersuara, you all kata, kita ini menentang kerajaan. Siapa yang mengatakan, rakyat kata kerajaan tidak dapat menangani COVID ini, itu adalah satu kesilapan yang besar. Sudahlah. Kita ni sama-sama. Kita ni satu kapal yang sama. Sama-sama bantulah. Di mana Cogan kata kita bantu kita? Patut kita bantu kita. Mana Cogan kata kita jaga kita? Patut kita jaga kita. Bukan ini yang sepatutnya berlaku. Jadi saya mohonlah kepada semua agensi-agensi, saya mohon kepada semua rakyat Malaysia, tolonglah mengambil iktibar ini. Dan tolonglah, jangan terlampau ikut sangat apa yang orang kata, dekat mana-mana pun boleh kena COVID. Tak semestinya dekat premis tu. Kat mana-mana kena COVID, betul. Kat mana-mana pun boleh kena COVID.
Tetapi kitalah menangani benda ini supaya tidak merebak. Di Selangor sangat tinggi. 6,000 lebih di Selangor. Sampai bila nak selesai macam ni? Pihak-pihak kayangan, pihak-pihak atasan, toke-toke besar, you all untung besar dah. Tapi apa yang terjadi kepada premier-premier kecil, apa yang terjadi kepada peniaga-peniaga kecil, tolong fikirlah. Tolong fikir, saya mohon tolong fikir. Sebab kami pun membantu di antara meringankan beban you all. Dan you all pun tolonglah, meringankanlah beban-beban dan stop for your game. Nak pilihan raya ni kan, buat yang terbaik lah. Buat yang terbaik. Dan saya mohonlah kepada yang beragama Islam, menteri-menteri beragama Islam ni, jangan tanya apa Islam bagi pada kita. Kita kena tanya pada diri kita, apa yang kita sumbangkan kepada Islam. Itu yang sepatutnya. Dan masjid sepatutnya boleh buka. Pada saya simple, masjid boleh beroperasi seperti biasa, boleh panggil rakyat untuk berdoa di dalam masjid. Tidak menjadi apa-apa masalah pun. Sebab you all dah gunakan konsep ni. Okey, kalau masjid tu terkena COVID, jemaah terkena COVID, okey, kita sanitize. Gunakanlah konsep macam ni you all gunakan di premis. Di syarikat-syarikat besar ni, boleh saja, tak ada masalah. Jadi, saya harap apa yang terjadi kepada kita setakat ini, kita tangani bersama. Janganlah untuk kita memikirkan kita punya poket sendiri. Jangan fikir untuk kroni sendiri, kita jangan fikir. Sekarang kita sama-sama untuk membenteras masalah COVID-19. Jadi saya membuat video ini bukan untuk tujuan saya menghentam mana-mana agensi, untuk saya menghentam agensi kerajaan. Tidak. Tetapi tolong ambil iktibar dan tolong adakan jalan penyelesaian yang terbaik untuk negara Malaysia kita ini. Fourliner ni dah banyak penat tau. Dah banyak penat dalam fourliner. Kadang-kadang tidur tak cukup. Kadang-kadang balik pun tak sempat nak layan anak. Sebab nak menyelamatkan semua orang. Tetapi apa yang terjadi kalau berterusan macam gini? Sanitize, kemudian boleh buka. Lepas tu COVID merebak. Sampai bila? Sampai bila? Jadi tolonglah pertimbangkan apa benda yang dikatakan ini dan cubalah buat penyelesaian yang terbaik untuk negara Malaysia kita ini. Janganlah bila nak pilihan raya besok barulah beria-ria nak tunjukkan kebajikan-kebajikan. Tolong buat sekarang ini. Saya mohon kepada semua yang memegang jawatan kuasa, yang memegang kuasa-kuasa di atas, tolonglah selesaikan masalah ini dengan secepat mungkin.